Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, kita sambung balik tajuk berkenaan dengan kewafatan Rasulullah SAW, kan? Maka yang lepas muka surat 226 maka menangislah Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan tangisan yang keras sekali sambil berkata, aduhai, sungguh celaka pula disebabkan kematian Nabi yang terakhir serta merupakan bencana atau musibah terbesar akibat wafatnya orang yang paling takwa, terputusnya daripada pimpinan orang yang suci, serta penyesalanlah untuk kami sekalian. Kerana terputusnya wahyu dari langit, maka sungguh saya telah terhalang dari mendengar perkataan kau dan tidak lagi dapat mendengarkan salam kau setelah hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabki fa innaki awwalu ahli luhuqan bi. La tabki fa innaki, maka fa innaki itu bukan fa innaka, kerana dia bercakap dengan Sayyidatina Fatimah tu, ka tu bagi lelaki, ki tu bagi perempuan, kan? Dia. La tabki fa innaki awwalu ahli luhuqan bi. Jangan kamu menangis. Kan? Jangan kamu menangis. Maka banyak engkaulah dari antara keluargaku yang pertama berjumpa dengan aku. Ni kata Nabi SAW bila dia bagi tahu kepada anaknya Siti Fatimah ni, anak dia Siti Fatimah ni. Jadi anak ni yang mengasihi akan bapaknya Rasulullah. Pun begitu Rasulullah pun mengasihi akan anaknya Siti Fatimah ni. Makna mati ni atau wafat ini, meninggal dunia ini adalah perpisahan yang bersifat sementara. Mati ni bersifat sementara kerana kita akan berjumpa pula di waktu ataupun di alam yang lain, iaitu alam akhirat, alam barzakh katanya, kan, alam akhirat. Jadi kesedihan anak Rasulullah ini terubatlah bila Nabi kata jangan menangis, bahawanya engkau adalah orang yang pertama daripada keluarga aku yang akan berjumpa dengan aku. Itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Apa kata Rasulullah? Udkhul ya malakul maut. Masuklah wahai malakul maut. Maknanya Azrail, malakul maut ini, dia hanya menunggu keizinan daripada Rasulullah untuk masuk ke rumah. Azrail ni dia menunggu keizinan daripada orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ni untuk membenarkan dia masuk, seterusnya menjalankan tugasnya mencabut nyawa. Rasulullah kata, masuklah wahai malaikat maut, masuklah. Wa dakhala, maka malaikat maut pun masuk.
izin masuk. Gitulah kita ni. Bila pergi rumah orang kata masuk, baru masuk. Walaupun kita sama-sama sampai dengan tuan rumah tu. Dia buka pintu, dia pun masuk, kita pun masuk. Tuan rumah ni dia tahulah rumah dia. Berselerak ke tak berselerak ke, kita ni pergi terekam je. Kadang-kadang ada benda-benda yang mengaitkan dia. Jadi kita ni tunggu sat. Biar tuan rumah masuk dulu. Tuan rumah dah bersedia dah, baru tuan rumah kata silalah masuk, baru kita masuk. Tu adab. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk yang bukan rumah kamu tu hingga mendapat keizinan daripada tuan rumah tu. Faqala assalamu alayka. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia pun bagi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wasalam wa alaikassalam ya malakal maut. Rasulullah kata waalaikumsalam. Malakal maut bagi salam, Rasulullah pun jawab salam. Kemudian kata Rasulullah kata, ajita zairan am qabidan? Ajita zairan am qabidan? Kamu ni malakal maut datang kepada aku ni nak ziarah ke, ataupun kamu nak qabidan? Qabid mengambil, ambil nyawa lah. Kamu nak ziarah aku ke nak ambil nyawa? Boleh sembang Rasulullah dengan malakal maut. Tu hebatnya Rasulullah. Apa jawab malakal maut? Kata malakal maut kata, kan? Jitu zairan wa qabidan. Aku datang ni dua-dua sekali. Ziarah pun dia, nak qabad pun dia. Ziarah pun dia, nak ambil nyawa pun dia, kata malakal maut. Kan? Itu dia. Iaitu kalau kamu izin akan daku, kalau kamu izin nak cabut nyawa, baru aku cabut. Kalau tak diizin, aku tak cabut. Kalau tidak, wa illa fa arji'. Kalau tak, aku akan balik. Aku datang ziarah, aku datang nak cabut nyawa. Itu pun kalau kau izinkan aku cabut nyawa. Kalau tidak, fa arji', aku balik. Aku nak balik. Kalau dapat kat kita macam ni lah, kan? Pakai tak dapat malaikat maut ni. Malaikat maut pakai balik free ya. Kan? Balik free ya kata. Dia main kat kita, dia kata dolar. Assalamualaikum dolar. Waalaikumsalam. Malaikat maut ke? Apa hal ni? Tak lah, datang nak ziarah. Lepas tu sambil sebab ziarah tu kira nak cabut nyawa. Kalau izin, pakai doa. Kan? Kawan hak mandi mayat duk tunggu bila mayat nak mati. Tak mati-mati lagi ni. Tu dia lah. Tapi Rasulullah tuan-tuan kan. Mau tak mau ni itulah. Baik. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Kan. Rasulullah kata apa? Faqala ya malakal maut, aina tarakta Jibril? Aina tarakta Jibrail? Ya malakal maut, mana kamu tinggalkan sahabatku ni Jibril? Jibrail ni mana dia? Selalunya kalau ziarah-ziarah ni, dia ni yang sama. Dialah selalu ziarah aku ni. Tapi ni kamu yang ziarah, dia pergi mana? Kan? Jibril adalah ketua malaikat yang sentiasa mendampingi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril. Selalulah jumpa malaikat maut ni. Jumpa ambil nyawa je. Apa kata malaikat maut? Dia saya tinggalkan di langit dan para malaikat sedang berbala
sungkawa kepadanya, dia kata tu. Kan. Nah, taraktuhu fi sama'id dunya. Kan. Aku tinggal malaikat Jibril itu sedang berada di langit dunia. Dan para malaikat ni kira-kiranya apa nama berbala sungkawa kepadanya. Tidak lama kemudian malaikat Jibril turun dan duduk di sisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tahukah engkau kalau ajalku telah dekat? Ini Rasulullah pula bercakap dengan malaikat Jibril pula. Jawab malaikat Jibril, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, beritakan kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah. Jibril, tahu tak kamu ni bahawanya ajalku dah dekat ni. Ajal aku dah dekat ni, sahabat kita ni, malaikat maut ni datang ziarah aku dan juga nak ambil nyawa aku. Ajal aku dah dekat, kematian aku ni dah dekat. Tahu tak kamu? Tahu, kata malaikat Jibril, tahu. Kemudian Rasulullah kata, beritahulah kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah. Apakah kegembiraan aku besok ni bila aku berjumpa dengan Allah Ta'ala? Kata Jibril, sesungguhnya pintu-pintu telah dibuka dan para malaikat telah berbaris rapi menanti rohmu di langit. Pintu-pintu surga dibuka dan para bidadari sudah bersolek semuanya menanti kehadiran rohmu. Itu dia. Itu yang dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bila Rasulullah tanya, apakah yang boleh menggembirakan aku bila nak berjumpa dengan Allah ni, mati nak jumpa dengan Allah. Oh, malaikat Jibril kata bagian. Apa kata Nabi? Segala puji-puji bagi Allah. Dan berkata pula, hai Jibril, berilah berita gembira tentang umat aku pula di akhirat. Tu aku. Rasulullah kata, itu aku yang aku akan diberikan sambutan yang begitu hebat. Dengan malaikatnya, dengan bidadarinya, dengan syurga. Kan? Ada satu hadis disebut, ati babal jannati fastaftihu fayaqulul khazin man anta faqulu ana Muhammad, ila akhir hadis. Satu hadis kata, aku datang di akhirat besok, bahawanya pintu syurga belum lagi dibuka, maka aku pun menuntut buka supaya dibuka. Kata malaikat yang jaga, aku takkan buka melainkan yang masuk ini adalah yang bernama Muhammad. Siapa kamu? Ana Muhammad. Kan, bila sebut ana Muhammad, barulah dibuka pintu. Malaikat kata, aku takkan benarkan sesiapa masuk melainkan orang yang bernama Muhammad. Muhammad Rasulullah lah. Kan, layaklah dia yang masuk dulu kerana kehebatan dia, kan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah dia, masa dia berada di kota Mekah, Nabi selalu mengambil berat tentang umat dia semasa tu. Nabi Rasulullah SAW ni, kita tahu bahawasanya di antara sifat yang ada pada Rasulullah itu fatanah, bijaksana, cerdik, pandai. Jangan tanya pula dia masuk universiti mana, PhD apa, jangan. Itu keduniaan, tak ada masalah. Tuan-tuan ada PhD bagi apa pun tak ada masalah, kan. Ini Rasulullah ni dia lain daripada manusia, kan? Bukan kita nak cerita nilai, nak dibandingkan ilmu kita dengan ilmu dia, tahap kita, tidak. Dia lebih cerdik, lebih hebat, sebab dia diasuh ataupun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Gurunya Jibril alaihissalam. Baik. Bila Nabi duduk di Mekah, Nabi menjaga kebajikan umat dia. Nabi duduk di Madinah, Nabi jaga kebajikan umat dia. Sehingga kan bila Nabi nak wafat pun, Nabi masih lagi
menjaga kebajikan umat dia. Kita ni umat dia ni, dia bila dibagi tahu oleh malaikat Jibril apakah keistimewaan dia akan perolehi, Nabi akan perolehi, Jibril jawab, malaikat sedang menanti kamu, bidadari sedang menanti kamu, pintu-pintu surga sedang dibuka, kan? Maknanya untuk menyambut kedatangan ruh kamu. Nabi kata, alhamdulillah. Apa pula yang akan diberikan kepada umat aku, kita ni? Apa kata malaikat? Kata Jibril alaihissalam, saya beritahukan bahawa sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya telah aku larang semua Nabi masuk ke dalam syurga sebelum engkau masuk terlebih dahulu, dan aku larang memasukinya segala umat sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Maknanya kita umat yang bongsu, umat yang terkemudian, tetapi kita adalah umat yang tidak akan tinggal lama di padang mahsyar, kerana kita akan dimasukkan dahulu daripada umat-umat yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi lain, Nabi Muhammad akan masuk dulu. Kemudian barulah nabi-nabi lain. Umat adalah umat Nabi Muhammad. Kita ni tuan-tuan. Saya nak bayangkan macam ni. Kita hidup sekadar umur 60-70 tahun. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku di kalangan umatku antara 60-70. Biasa gitulah. Lebih-lebih sangat tu 80 pi lah. Lepas tu tak pi lah, kan? Sikit sangat nak pi ke 90. Tu pun jenuh geleng kepala. Ya Allah, ya Tuhanku, 91 makcik ni. Apa makan apa umur sampai 90 ni? Makan apa? Dia tak makan apa, duk makan cok kodok lebih kurang tu lah. Bukan berkenaan dengan makan, kan? Tu dah. 60, 70, kalau mati 75, biasalah 70 kita ni, kan. Umat-umat dulu ratusan tahun. Ratusan tahun. Saya cuba nak bawa macam ni, bayangan ni, tuan-tuan. Kita duduk di padang. Kita diuji di tengah padang dengan panas yang mataharinya, dengan hujannya di tengah padang. Kita hanya diuji sekadar 60 tahun. Bayangkan umat dulu diuji sehingga ratusan tahun. Kita nak yang mana kita diuji? Umur 60 tahun ke atau ratusan tahun diuji? Baru kita nampak saya nak diuji lebih kurang umur 60 tahun. Kalau boleh kurang lagi pada tu tak apa. Sebab kita hidup di dunia ini adalah hidup dengan ujian Allah. Kita hidup ni dengan ujian Allah. Man ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat berbagai-bagai dugaan dan ujian, kan? Ketika itulah kita perlu kepada akidah yang kental untuk menghadapinya. Jadi maknanya di sini Nabi kata umat dia akan dimasukkan dahulu daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah lah, kan? Kemudian kata Nabi SAW, sekarang puas telah hatiku dan hilanglah sudah susahku. Sebab dia mendapat berita bahawa umat dia juga mendapat keistimewaan. Bukan kata Nabi, bukan kata dia saja, malah umat dia. Begitulah seorang yang dinamakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan, yang digelar sebagai Sayyidil Mursalin, penghulu segala rasul-rasul, afdalul makhluqin, seafdal makhluk, yang begitu mengambil berat tentang umat dia. Mengambil berat tahu. Saya baca di antaranya, contohlah, kan, ini kita bila nak sampai Ramadan ni, sampailah dia bila setiap Ramadan sampailah soalan dia puasa 6, nak qada macam mana boleh dah ni, kan, nak masuk dah Syakban ni. Lepas tu pula bab tarawih pula 8 ke 20 ke. Dia duk main soalan tu tiap-tiap tahun. Lepas tu main pula witir ni boleh dah buat 3 sekaligus. Kan, macam mana
dia banyak persoalan Ramadan. Satu hadis yang masyhur, hadis ni kan, yang sahih kan? Cerita dia berkenaan dengan Nabi bila malam Ramadan, Nabi keluar semayang, Nabi lindungkan diri dia dengan pelepah tamar. Maklumlah masa tu ni bukan ada kita dengan kita punya apa ni lansir kita ni kan, bukan ada bangunan-bangunan yang begitu canggih kan. Nabi lindungkan diri dia daripada sahabat-sahabat dia untuk beribadat malam. Tetapi maklumlah, orang kata pelepah-pelepah tamar ni tak dapat elakkan, ada lubang-lubang yang nampak kelibat Nabi itu sembahyang, rokok, sujud dia di Madinah. Kemudian sahabat-sahabat bila tengok Nabi, kan sahabat-sahabat duduk di sekitar masjid Nabi yang namanya ahli sufah, yang namanya ahli beranda tu, ahli sufah. Orang tu tak kira apa dah, mereka hanya nak mendengar apa yang Nabi tutur, apa Nabi sabda, mereka nak melihat apa yang Nabi buat. Semua itu akan dilakukan oleh mereka tu. Kemudian mereka tengok Nabi semayang, mereka pun ikut belakang. Nabi perasan, sebab Nabi ni istimewa dia, Nabi boleh nampak di belakang macam di depan. Seperti mana dalam kitab apa ni, Allah Sunnah Muhammad kan, dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Bintan, ada itu syair dia kata apa, min khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat. Nabi melihat di belakang macam di depan. Itu keistimewaan Nabi kan. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada. Nabi tak pernah mimpi merepek melainkan wahyu. Wa matasa'aba asla fi madaz zamani. Nabi tak pernah menguap sepanjang zaman. Min hudawabu wa lam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Binatang buah jumpa Nabi tak lari, dan badan Nabi tak pernah dihinggapi oleh lalat. Min khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat. Nabi melihat di belakang macam di depan. Bila Nabi sembahyang, Nabi boleh nampak macam mana sahabat haloba untuk mengikut Nabi. Malam pertama Nabi sembahyang, malam kedua Nabi sembahyang, malam kedua lagi ramai ikut, malam ketiga katanya Nabi tak keluar. Kemudian sahabat-sahabat tunggu sampai subuh. Bila sampai subuh, Nabi pun keluar, Nabi pun sembahyang subuh bersama-sama dengan sahabat. Habis sembahyang subuh, Nabi pun paling macam ni, lebih kurangnya paling pada saya, paling pada tuan-tuan. Selalunya Nabi akan tanya, ada siapa-siapa mimpi? Siapa-siapa yang mimpi malam tadi? Nabi akan tafsirkan mimpi. Kemudian Nabi kata, aku tahu bahawasanya semalam kamu menunggu-nunggu aku keluar. Kamu menunggu-nunggu aku keluar, aku tak keluar semalam. Nabi kata apa? Dalam hadis yang panjang, Nabi kata, khasyitu an tuktaba alaikum. Aku bimbang dan aku takut bahawasanya nanti kesukaan kamu sembahyang malam ini akan menjadi kewajipan kepada kamu. Aku bimbang yang kamu ikut aku sembahyang malam ni, minat kamu, kesukaan kamu itu sembahyang malam itu, dia akan menjadi wajib. Menjadi wajib. Sebahagian imam mazhab Hanafi, mereka meletakkan semayang witir itu wajib, kerana Nabi tak pernah tinggal, wajib. Jadi Nabi nak jaga ni, nak jaga umat dia ni, bukan masa tu saja. Nabi nak jaga umat dia masa kita ni. Nabi tak keluar malam yang seterusnya supaya sahabat-sahabat dapat melihat Nabi tak keluar, Nabi tak semayang. Maka akan diijtihad oleh ulama-ulama yang akan datang ni bahawa Nabi semayang malam itu ada, dan ada Nabi tak semayang, mereka tak nampak Nabi semayang, menunjukkan semayang ini bukan fardu, bukan diwajibkan. Makna Nabi bijak dalam nak memberikan sesuatu hukum kepada umatnya. Ini bukan wajib, ini sunat saja. Itulah sunat qiyamul lail, yang dinamakan juga sembahyang tarawih. Sembahyang qiyamul lail nama dia tu kan, malam. Lakukanlah tuan-tuan. Baik.
Kemudian beliau bersabda, berkata pula, hai malaikat maut, mendekatlah kepadaku. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dekatlah kepadaku ni. Malaikat maut pun mendekat dan mulai melaksanakan pencabutan ruh Rasulullah SAW. Dan tatkala sampai di pusat, iaitu di perut, Nabi SAW bersabda. Kan? Sampai di pusat, kan? Nabi bersabda, ya Jibril, ya Jibrail, ma ashuddu biraratil maut. Fawalla Jibrail atau Jibrail wajhahu anhu. Faqala alaihi salatu wasalam, ya Jibrail, akarahta nazra ila wajhi. Faqala ya habiballah, man yutiqu qalbuhu an yunzara ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Cuba tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila malaikat maut nak cabut nyawa dia sampai kepada pusat ni, apa katanya? Hai Jibril, kata Nabi, boleh cakap, hai Jibril, alangkah pahitnya kan miraratil maut, ma asyaddu miraratil maut. Betapa sakitnya, betapa pedihnya sakaratil maut, kan? Maka Jibril memalingkan wajahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jibril memalingkan, tak mau tengok ketika mana Nabi dicabut nyawa tu. Jibril tak mau tengok. Kemudian kata Nabi SAW, hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Tak suka ke nak tengok kepada aku ni? Kata Jibril, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, man yutiqu qalbuhu an yanzura ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Apa kata Jibril ketika mana nak melihat Nabi SAW sedang diambang kemautan, diambang, duk tengah nak cabut, mengadu pula kesakitan pula. Ni Jibril dengan Nabi ni akrab, kan? Kalau kita kata ayah dengan anak, ibu dengan anak, kan, akrab katanya. Maknanya mana mungkin seseorang yang nama dia kekasih boleh relax, boleh tidak ada sesuatu yang boleh mendatangkan kerisauan, sedangkan sahabatnya tu sedang di alam sakaratil maut. Sebut pula dalam keadaan sakit ni. Sakit bukan mengadu hal sakit tu, cerita perihal maut itu sakit. Kan? Tuan-tuan, kita jangan risau. Nabi sebut sakit itu adalah satu daripada keadaan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kan kita duk minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan? Kita minta doa. Dia ada dalam doa selamat, kan? Ya Allah, permudahkan aku seketika mana sakaratil maut. Minta. Ni kita akan mati, tuan-tuan. Kan akan mati. Mati dah aku ni. Mati. Tak percaya ke kita ni mati? Mati. Berapa ramai dah kawan kita yang sihat dulu, yang ada disiplin makannya, ada disiplin kehidupan dia, kan? Yang nama dia pakar dalam organ dalaman, pakar dalam jantungnya, pakar dalam ususnya, pakar dalam apa segala. Berapa ramai orang yang mempunyai kekayaan, berapa ramai hartawan, berapa ramai yang punya pemerintah yang tinggi-tinggi, semuanya mati. Mana mati ni jangan duk buat syok, mati dah aku ni, dengan memang. Jadi persediaan untuk mati nak doa. Allahumma barik li fil maut
wa fima ba'dal maut. Itu di antara zikir-zikir yang kita boleh baca. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatkanlah kepada maut, berkatkanlah aku ketika maut. Kan, dan selepas daripada kematian. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Wirid tu. Buatlah sehari 20 kali ke 30 kali, tak kira. Doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ni jangan lupa. Sambil lah kereta, naik motor ke, sambil jalan kaki, sambil duduk saja. Selawat atas Nabi, doa, lawat atas Nabi, doa. Kebimbangan kita sekata. Tapi kata guru saya, katanya bila dia baca tafsir surah Yusuf, kan Nabi Allah Yusuf AS di antara peristiwa yang telah berlaku kepada Nabi Allah Yusuf ini, kan Nabi Allah Yusuf ni dikatakan hamba yang segak. Nabi jumpa dalam Isra' wal Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Allah Yusuf segak. Kan? Isteri-isteri kita pun duk baca surah Yusuf lah masa duk mengandung tu. Baca surah Yusuf tak kira. Keluar tu segak. Kan? Segak lah anak kita segak. Kan? Nak jadi putih pula, makan pula tu apa tu, soya. Nak bagi nak putih, walaupun kita ni generasi metalik, sawah matang ni kan, tapi nak putih. Kan ada, tapi kena minta pandangan daripada doktor lah kan. Minta pandangan Dr. Khairul lah, yang tu saya tak erti, dia pakar tu. Adalah orang macam tu tuan-tuan. Kisah Nabi Allah Yusuf ni, yang mana tuan-tuan kita sedia maklum, ketika mana dia dibawa di hadapan perempuan-perempuan Mesir, ceritanya ketika itu diberinya pisau, ketika itu untuk mengupas buah itu, sedang tengah kupas buah itu, dibawa jalan Nabi Allah Yusuf di hadapan mereka itu, sehingga mereka tak perasan yang mereka potong itu adalah jari jemari mereka itu sendiri, bukan buah. Tetapi tak terasa kesakitan itu kerana terhibur melihat akan Nabi Yusuf AS. Mudah-mudahan itulah, bila kita nak mati besok ni, akan datang satu skrin yang akan melihat dan akan ditunjukkan kita di tempat di mana kita akan duduk dengan sambutan-sambutan yang akan kita perolehi selepas kematian ini. Ketika itu kita tidak lagi takut kepada mati dan kita bersedia untuk menghadapi kematian. Mati ini sebenarnya memang disebutlah hadis, isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara sangat dibenci oleh anak Adam. Siapa nama manusia cukup benci mati. Siapa nama manusia cukup benci sikit harta. Tapi benda ni bila sampai waktu dan ketikanya, kita tak mau dah melihat harta, tak mau melihat dah isteri, suami, kita tak mau melihat anak dah. Kita rela untuk kita dicabut nyawa kerana kita dah melihat tempat yang ada, yang untuk kita itu telah ada. Macam mana dalam alam barzakh kita dibuka satu lubang syurga yang kita boleh nampak dah kehebatan syurga walaupun tak masuk lagi. InsyaAllah. Yang tu kita jangan fikir. Yang pentingnya apa yang kita peroleh secara automatiknya, amalan kita, keyakinan kita, keimanan kita, amalan yang soleh. Allah takkan innaka la tukhliful mi'ad, Allah tak menyalahi janji. Kan insya-Allah kita akan dapat. Bila Nabi ditarik tu wajah dia, malaikat Jibril pun berpaling muka tak mau tengok. Kata Rasulullah, kamu tak mau tengok ke muka aku ni? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Jibril SAW? Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, man yutiqu qalbuhu. Siapakah dia katakan, siapakah yang boleh sampai hatinya yang zura ila wajhika? Siapakah yang sampai hatinya nak melihat wajah engkau bila mana? Wa anta fi sakaratil maut, sedangkan kamu ni sedang berada dalam sakaratil maut. Kan ada setengah orang sembelih lembu, dia tak boleh tengok, kambing tak tengok,
makan lalu. Kan? Kambing makan lalu, tapi nak tengok sebelah tak mau. Ada orang dia tak sampai hati. Kita kata mainlah pakat tengok ni korban ni semua pakat tengok ni semua ni. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma taqabbal apa semua ni, doa lah apa semua ni. Tak mau tengok. Kan tak mau tengok, kesian. Tu lembu. Ada setengah pula beli lembu pula. Saya pernah sekali tu beli lembu korban. Lembu tu jinak. Turun daripada lori ikut, kata orang. Turun, tarik, sekok ikut, tambat. Tak bunyi pun lembu. Tak bunyi lembu. Tak bunyi pun macam ada ambil lalu tu kan. Cendeh. Kan tengok kita garang, tengok kata kan. Yang ni kalau sebenarnya syok depa pula kata hak tukar lembu tu. Nak ambil hati. Zat jangan hati Zat. Hak garang ni isi sedap. Betul ke tu? Hak garang ni isi sedap. Mau kalau tak masuk sedap, dia sedap tak? Mohong pada kan? Ambil hati. Jangan ni. Yang hak garang ni isi sedap dia kata. Kata dia. Saya dapat lembu. Sampai anak-anak saya kecil-kecil ni, lembu tu tak besar mana. Saya ambil lembu tu, ceritanya saya ambil daripada Ustaz Roslan Cik Rus. Dia ada satu grup yang ambil daripada ladang di Perlis tu. Ambil pun semua hantar sampai 14 ekor masa tu. Jadi anak-anak saya duk main domoy apa semua, tak ada apa. Sampai hari nak sembelih tu kan, sehari tu besok nak sembelih tu. Saya duk benung dah. Allah. Kesian nak sembelih. Pasal tak ada akal, tak banyak akal. Kata tak akal, tak banyak akal, tak ada akal, tak ada akal lah. Tak banyak akal. Tapi lembu ni lembu semua orang punya, bukan saya punya. Kesian tu. Tu lembu. Kucing tu tuan-tuan. Kita tengok orang duk makan nasi ni, main kucing ni bukan kucing dia pun. Tak, dia kerat ikan tu, kerat tu bagi kucing. Dia makan, dia tengok habis sekat ni, boh lagi. Kan? Kita duk tengok perhati dia. Kucing, bukan kucing dia pun. Kalau kucing dia tu ala kulli hal jugalah kan. Tak, kucing orang, tapi perasaan lapang tu ambil. Ada orang yang sayang kucing tu sampai mati kucing tu dia korek dia bungku kentok situ, dia buat macam kubur kita, pergi tabung bunga, cuma tak telkin je. Ada ni jenis orang perempuan macam tu ada. Kan ni saya baru duk bela kucing ni kan. Allahu akbar, tak tahulah depa duk buat cadangan kata dah beranak banyak ni pergi buang market, nak buang macam mana? Kita balik dia terekam kan. Ini kan pula kekasih ya Habiballah. Wahai kekasih Allah, may yutiqu qalbuhu ila an yanzura ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Wahai kekasih Allah, mana boleh hati ni boleh tengok kekasih akan wajah kamu ni sedangkan kamu dalam sakaratul maut. Tu tak mau tengok. Mau tengok kan. Inilah. Sayyidina Anas bin Malik berkata, tatkala roh Nabi SAW sampai di dada beliau bersabda, beliau berseru. Nabi kata apa? Kana ruhun Nabi alaihi salatu wassalam fi sadrihi wa huwa yaqulu usikum bis salati wa ma malakat aymanukum fama bariha yusi biha hatta in qata'a kalamu. Aku berwasiat agar kamu sekalian memelihara sembahyang dan apa yang menjadi tanggunganmu, yakni hamba-hamba sahayamu. Itu cerita dah. Maka masih sahaja beliau berwasiat dengan kedua hal itu sampai hilang perkataannya tu. Ini disebut sebagai hadis sahih. Nabi pesan jangan tinggal sembahyang. Kan Nabi pesan usikum bisalah, aku pesan pada aku sembahyang. Kalau kita tengok dalam Quran pun cerita bab semayang ni pun, dalam hadis cerita bab semayang ni pun cerita yang sangat, orang kata apa, sangat memberi sesuatu pengajaran kepada kita. Tuan-tuan balik ni, kalau tuan-tuan rajin beli kamus disebut kamus tu alfazul Quran, lafaz Quran. Tuan-tuan boleh pergi cari kamus, cari bab as-salah,
Salah tu tuan-tuan boleh tengok betapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkali-kali tentang solah. Semayang ni ada Tuhan sebut tentang solah ini, dan Tuhan kembangkan dengan zakat. Di antara Tuhan sebut apa? Aqimis solah, dirikan semayang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dirikan semayang. Bahawanya semayang itu boleh mencegahkan diri kamu daripada perkara keji dan mungkar. Makna orang yang benar-benar semayang, dia jangan bimbang, sembahyang itu akan menjadi perisai bagi dia. Maknanya, pendek kata, orang yang semayang, dia tak akan buat perkara keji dan mungkar. Itu je. Yang jadi masalah kita ni, semayang, tapi masalahnya kerja maksiat dia buat. Ada satu pantun orang tua-tua tu kata, buah kepayang jua, buah lansat atas peti. Semayang juga, ekor arak tak berhenti. Kan? Itu pantun orang tua-tua tu kata. Buah kepayang jua, buah lansat atas peti. Semayang juga, maksiat tak berhenti. Kalau itu yang berlaku, ada something wrong, ada yang tak kena. Cek balik sembahyang kita tu. Kan? Baik, Allahu a'lam. Kita akan sambung sikit lagi. Iaitu tentang berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Insya-Allah kita akan sambung akan datang kalau sempat. Kita diminta buat tahlil, ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Afdalul zikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين والعلماء والعاملين والصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا واهدنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا دعاءنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل وأوصل اللهم ثوابا ما قرأنا من القرآن العظيم إلى رحم مصطفى صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dan sampaikanlah pahala bacaan Quran dan tahlil kami kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan juga pahala yang kami bacakan ini kepada baginda sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan juga tabi'in dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kepada kedua ibu bapa kami dan juga kepada saudara-saudara kami dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma أعطي رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا وأخواتنا وعشيرتنا وأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفار يا حليم يا جبار إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم